Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Agenda Awani. Agenda Awani bercerita mengenai anak-anak anda. Kita bercerita mengenai anak-anak anda dikala kita bercerita mengenai kes COVID-19 yang makin banyak sekarang ini dan beberapa angka cukup signifikan dan amat menggerunkan kita apabila baru-baru ini Menteri Kesihatan dan juga Tan Sri Nur Hisham Abdullah juga ada mengatakan bahawa terdapat peningkatan 160% kes COVID-19 di kalangan anak-anak bawah 12 tahun di mana Malaysia mencatatkan 50,826 kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun dijangkiti COVID-19. Jika angka itu tidak cukup, ada beberapa angka lagi juga dikeluarkan. Antara lain dah seramai 63 kanak-kanak berusia 12 tahun di negara ini yang dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19 dalam tempoh 6 bulan terakhir tahun 2021. Program imunisasi kanak-kanak COVID-19 kanak-kanak PKIDS masih lagi berlangsung dan bagaimana kita dapat mencegah dan juga dapat mengelakkan daripada anak-anak ini terkesan dan juga terdedah kepada risiko jangka masa panjang akibat COVID-19. Saya bersama dengan Dr. Sabira Begum Kadir Ibrahim, merupakan Ketua Jabatan Pediatrik di Hospital Tunku Azizah dan juga merupakan Ketua Perkhidmatan Pediatrik Kebangsaan. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Peningkatan 160% bukan angka yang gemar untuk kita dengar. Kita menjalani proses ataupun sedang dalam proses memberikan vaksinasi untuk anak-anak yang berusia 5 hingga 11 tahun. Tapi dalam masa yang sama juga, ramai di kalangan anak-anak rakan-rakan saya juga dijangkiti COVID-19 sejak kebelakangan ini. Bagaimana kita menganalisis dan juga memahami situasi ini sekarang, Doktor? Assalamualaikum dan selamat petang Encik Zulkifli. Terima kasih kepada Aswa Awani memberi peluang kepada saya untuk berkongsi mengenai masalah negara terbesar sekarang ni ialah COVID-19 infection di kalangan kanak-kanak dan juga the hot topic sekarang ni setiap media kalau kita buka kita dengar mengenai PKIDS vaccination untuk kanak-kanak yang berusia 5 hingga 11 tahun seperti mana yang Encik Zulkifli terangkan, memang angka-angka yang disebutkan tadi memang betul di mana kita ada peningkatan kes-kes COVID-19 di kalangan 5 hingga 11 tahun. Kalau kita tengok awal tahun dalam awal Januari kita sekurang-kurangnya kita dapat dalam 50 hingga 60 pesakit masuk ke ward secara menyeluruh seluruh negara Malaysia. Yang masuk ward maksudnya memerlukan rawatan COVID. COVID ni terbagi kepada beberapa kategori kita panggil kategori 1 hingga 5. Kalau kategori 1 alhamdulillah kalau sihat boleh duduk di rumah dipantau secara kuarantin di rumah. Tetapi kalau kanak-kanak itu bersimptom seperti demam, batuk sesua dan sebagainya, perlu memerlukan rawatan di hospital. Contohnya dia kurang minum, demam tinggi, so terpaksa masuk ward. Kalau kita tengok angka kemasukan ward pada awal tahun ni, dalam awal Januari lebih kurang 50 hingga 60 seluruh negara. Tetapi sejak daripada awal Februari kita nampak peningkatan tu mendadak maksudnya sekarang ni lebih kurang 250 pesakit ataupun dekat 260 pesakit terpaksa masuk ward setiap hari. Memang ada peningkatan yang agak secara terkejut sebab apa COVID ni kalau kita tengok orang dewasa kebanyakan pesakit dewasa telah divaksinasikan tinggallah kesian budak-budak yang 5 tahun hingga 11 tahun ni yang belum vaksin, so dia jadi vulnerable, dia menjadi senang dijangkiti COVID So saya rasa perlu kita lindungi kanak-kanak ni dengan nampaknya angka-angka yang meningkat ni agak mengejutkan atau merisaukan. Itu adalah satu beban kepada hospital-hospital kerajaan di mana kita terpaksa mengambil pesakit-pesakit ini dan merawat mereka. Doktor menyebut bulan lepas, maafkan saya mencelah di situ. Doktor menyebut bulan lepas sekitar 50-60 pesakit. Tapi bulan ni 200 setengah. Dan itu cukup mendadak sekali dan agak mengejutkan kalau doktor bercerita mengenai fakta itu. Kenapa angka itu? Satu ialah memang kerana anak-anak ini tidak divaksin lagi, mereka sudah pergi ke sekolah dan juga mungkin kita dapat fahami rawatan mereka di ward ICU COVID tidak sama dengan orang dewasa.
Dan apabila doktor mengatakan bahawa 250 dimasukkan ke ward itu, maksudnya ianya memerlukan rawatan yang khusus untuk anak-anak ini. Mungkin kita perlu fahami bahawa situasi ini agak getir untuk kita fahami bersama, doktor. Ya, maksud saya 250 angka yang masuk ke dalam ward ni tak semestinya semuanya masuk ke ICU. Kalau kita tengok, kita bahagikan kepada kategori macam saya sebut tadi. So kategori 1, 2, 3 mungkin memerlukan oksigen, ya, di mana dia dipantau di ward biasa ataupun ward yang kita panggil acute critical dalam sesuatu ward. Tetapi kategori kelima, 4, 5 dia memerlukan rawatan yang lebih rapi, ya. Maksudnya dia kena dipantau secara rapi, ya. Dipanggil di ICU lah, ya, intensive care unit ataupun unit rawatan harian. Dia ada spesifik ward, kita kata pediatric intensive care unit ataupun PICU, di mana kita pantau kanak-kanak tersebut. Ya, kalau kita tengok dari segi yang seperti Encik Zulkifli kata, kita ada lebih kurang 50,826 pesakit. Saya rasa sampai ke 15 Februari ni, ya. Tetapi kalau kita tengok kategori-kategorinya, banyak kepada kategori 1 dan 2. Ada segelintir yang masuk ke dalam kategori 5. Kalau kita ikutkan kategori 5 yang meninggal dunia secara disebabkan oleh COVID itself, ya, dalam kategori 5 ni, kalau kita tengok yang seperti yang disebutkan 63, ya, 63 meninggal dunia, ya, disebabkan COVID dalam kebelakangan ni, memang itu ya dah angka yang betul lah, ya. So kita ada daripada 6 bulan kebelakangan ni, kita masih mengumpul data-data untuk Februari ni. Apa yang saya takutkan ni, dalam bulan Februari ni pun mungkin peningkatan kita boleh nampak dari segi mortality, kita panggil mortality, ya, mortality itu kematian di kalangan pesakit kanak-kanak, ya, boleh berlaku. So COVID itu bahaya dan juga boleh membawa maut. So itu satu information ataupun satu informasi yang penting yang kita kena sampaikan kepada seluruh penduduk Malaysia lah, ya, masyarakat kita, ya. Dr. Sabira, kita dah 2 tahun hidup dengan COVID-19. 2 tahun pertama tu kita rasa, anak-anak ini imuniti tinggi. Jadi kita tak risau sangat. Tapi situasi itu berubah pada ketika ini. Mungkin kita dapat fahami tanggapan dan juga persepsi ibu bapa yang sebelum ni anak-anak mereka ada imuniti tinggi, mereka dapat melawan COVID-19. Tapi itu tidak berlaku pada hari ini. Kenapa? Ya. Kena faham, jangkitan COVID ni dia bukan sama macam kita tahu, ya, seperti yang mana kita faham masa akhir tahun 2021 dia banyak kepada varian, dia ada banyak varian COVID ni, kan. Pada mulanya mungkin varian lain, lepas tu kita dapat Delta variant, now Omicron variant. So apa yang dipahamkan ni, Omicron, Delta variant tu yang menyebabkan banyak kematian. Kita juga nampak MISC, ya, MISC, Multi-System Inflammatory Syndrome in Children, yang secara nampak banyak kes-kes direportkan masa Delta wave. Dan sekarang ni Omicron ni banyak varian ni, dia banyak efek pada kanak-kanak pula. So dia tergantung kepada varian virus tu, tak semestinya dia COVID ke satu je COVID. Jangkitan virus tu dia ada varian, ya, di mana dia punya cara dia tindak balas kepada dalam kanak-kanak, immunity dia lain. So dia mungkin dia senang dijangkiti untuk budak-budak pula yang berumur 12 tahun ke bawah, specifically yang 5 hingga 11 tahun. Doktor mungkin dapat terangkan sikit sebanyak mengenai sindrom keradangan pelbagai sistem di kalangan kanak-kanak, MISC ini. Jadi apabila COVID itu menyerang anak-anak, menjangkiti anak-anak, apa risiko kepada yang terjadinya MISC ini? Bagaimana dia menyebabkan risiko itu ada pada anak-anak ni? Jangkitan COVID itu selalunya menyebabkan demam, ya, demam dan juga batuk, sesama radang paru dan sebagainya. Itu yang kita kategorikan daripada 1 hingga 5. Tetapi kanak-kanak yang MISC ni, ya, ataupun kita panggil multi-system ni banyak keradangan di seluruh badan kita. Maksudnya anggota kita lah. Contohnya radang pada jantung, radang pada paru, radang pada mata, radang pada kulit, ya, dan usus juga. So ini berlaku, ini keadaan ini adalah satu komplikasi, maksudnya sequelae daripada jangkitan COVID. Dia bukannya active infection, dia bukannya dapat je COVID jangkitan ni terus dapat MISC, tidak. Dia ialah dia akan dapat
kemudian dalam 3 ataupun 4 minggu kemudian anak tu dari cover dari COVID tiba-tiba dia jadi lain. So ini saya juga ambil peluang ni untuk menyampaikan informasi kepada semua ibu-ibu dan ayah ataupun penjaga ya, kalau anak kita yang pernah dijangkiti COVID tapi sihat kategori 1 dan 2 ya, kalau anak kita dalam keadaan radang pada kulit, kemarahan mata, sakit perut, jerit, muntah, kena bawa quickly ataupun segera mendapat rawatan di hospital ya. Sebab apa? Ini adalah satu keadaan yang amat bahaya. Kita kena recognize, maksudnya kita kena prihatin dan juga mengenal pasti itu ialah MIC dan mendapat rawatan secara segera ya. Sebab apa? Ini boleh membawa maut ya. MISC ialah radang yang amat teruk. Dia macam the body goes into fire. So you must quickly recognize and treat accordingly. Sebab kebanyakan pesakit MIS ini memerlukan rawatan ICU. Sebab apa? Masa dia datang ni dia dalam keadaan tenat. Tekanan darah rendah, tekanan jantung tinggi, badan merah, merengek ya, dan dia akan jadi tenat. So terpaksa dipantau di ICU care, di mana dia akan diberi ubat ya, ubat untuk meninggikan darah, dia akan masuk secara drip ya untuk support darah yang rendah tu, dan juga memberi ubat spesifik kepada untuk merawat radang tu. So kita akan bagi anti radang yang dipanggil IVIG, immunoglobulin, intravenous infusion of immunoglobulin or methylprednisolone untuk halt ataupun to stop, menyekat radang tu daripada lagi teruk ya, dia jadi lagi teruk. So dia boleh membawa maut. So itulah satu komplikasi yang very peculiar ataupun very spesifik untuk kanak-kanak yang perlu ibu bapa tahu dan baca lebih lanjut sikit. So kita waspada, kita pun tak nak kita akan perhatilah ya, kalau benda ni berlaku apa nak buat. Doktor, maafkan saya berganjak sedikit ke belakang untuk saya fahami. Saya menyangkakan bahawa MISC berlaku ketika tempoh COVID-19 itu menyerang. Tetapi adakah betul ataupun sebenarnya MISC itu boleh berisiko selepas tempoh 10 hari anak-anak itu dijangkiti COVID? Maksudnya ianya satu komitmen untuk kita menjaga kesihatan anak-anak dalam tempoh masa yang panjang. Mungkin doktor dapat fahamkan ataupun memberikan penerangan yang lebih jelas kat situ. Ya, MISC ini berlaku disebabkan tindak balas badan dia selepas jangkitan COVID tu ya. Di mana body tu recognize, the immune system dekat budak tu dia recognize macam dia menjadi hyper inflammation ya. Dia immunity dia melawan organ-organ dia yang menyebabkan dia dapat radang. Ini adalah berlaku selepas COVID tu. Dia nak sihat daripada COVID tu, tiba-tiba dia dapat ni pula. Dia baru sihat, dia dapat COVID, batuk sesama, sihat je. Tidak, kadang-kadang kategori 1 asymptomatic ya. Maksudnya tak ada simptom. Dia dapat COVID je, sebab keluarga ada COVID, dia pun dapat COVID. Tapi dia sihat. Dia tak ada simptom demam ke apa. Tetapi dalam seminggu ataupun 2 minggu kemudian lah, selalunya 2 minggu kemudian baru kita nampak flare ataupun dia punya radang tu naik. Radang tu attack pada tubuh badannya, seperti macam saya cerita tadi, jantung yang penting, dia boleh attack pada jantung, radang paru, radang otak, radang mata, radang kulit ya, khusus ya. Maksudnya dalam arti kata lain, kita tidak ada satu peluang ataupun tidak ada satu kita tidak boleh membiarkan langsung anak-anak ini dijangkiti COVID-19 biarpun pada kategori 1 ataupun kategori 2. Justru situasi yang perlu dilakukan pada ketika ini, apa ibu bapa perlu lakukan? Of course, sudah pasti vaksinasi. Doktor? Betul. Itulah satu-satunya senjata yang kita ada pada masa ini, sebab kita tak tahu anak kita yang asymptomatic pun dalam 2 minggu jadi tenat pula kan. So susah nak judge siapa yang akan dapat MIC. Adakah budak-budak lelaki dapat lebih ke budak umur dia dapat lebih, tapi dalam analisis yang kita buat, yang kita study ya, kita collect data, kita nampak sekurang-kurangnya 56% ataupun 60% daripada kanak-kanak MIS ini tergolong di dalam lingkungan 5 hingga 11 tahun. So lagilah pentingnya kita nak vaksinkan kepada budak-budak, sampaikan vaksin ini kepada mereka. Sebab kita tak tahu siapa ni akan mendapat MIS itu. Ya, kadang-kadang dia dapat kategori 1 je. Asymptomatic atau demam sikit-sikit, dah sihat, dan tiba-tiba dalam 2 minggu dapat MIC pula. So kita
terpaksa. Satu-satunya cara nak elakkan MIC ataupun kematian disebabkan COVID ni ialah jawapan dia untuk saya ialah pada masa sekarang ni ialah vaksin lah. Selain daripada cara hidup kita lah ya, SOP, follow SOP dan sebagainya. Doktor, tapi masih ada yang ragu-ragu untuk memberikan vaksin kepada anak mereka. Bukanlah sesuatu yang pelik kalau kita dengar ibu bapa ada kata bahawa kita orang dewasa ni kalau lepas kena vaksin pun ada yang sakit tangan, yang ada yang demam teruk, rasa lemah badan. Kesianlah dekat anak-anak kena vaksin ni, kata mereka. Tapi dengan penerangan doktor mengenai COVID, kalau anak dah kena COVID ada risiko kena MISC. Bagaimana doktor dapat memberikan penerangan untuk mengubah persepsi itu? Kerana anak-anak ini berusia 5 hingga 11 tahun. Hayat mereka masih lagi panjang untuk kita lindungi kesihatan mereka. Pandangan doktor? Ya, vaksin ialah satu cara untuk menangani jangkitan-jangkitan kuman lah, ya, infectious disease ya. Kita ada banyak vaksin ya. Vaksin untuk tuberculosis, BCG masa kita baby kita dalam umur 2 tahun tu kita dah dapat semua jenis vaksin ya. MMR, measles, rubella, mumps, polio, pneumococcal, all this vaccine we receive. Similarly, is also another vaccine to tangani kita punya infection which is going on. It's a world problem. It is not only Malaysian problem, it's a worldwide problem. Now, kalau kita tengok data daripada kita mula vaksin daripada 3 hari bulan Februari ya, kita mula menggunakan program vaksinasi di kalangan kanak-kanak ya untuk COVID-19 ni ya. Daripada hari 3 hari bulan Februari sampailah sekarang dalam 18 Februari yang data saya ada sekarang ni, kita dah bagi dos sekurang-kurangnya 383 165 dos of vaksin. Dos pertama telah diberi kepada kanak-kanak dan kita regularly monitor, maksudnya sentiasa monitor dari segi adverse effect following vaccination ataupun AEFI ya, di mana kita akan pantau adakah apa-apa sampingan daripada vaksin ini. Memang ada dia selamat. Pada mulanya vaksin ini selamat sebab 380,000 pesakit kanak-kanak telah terima dos pertama. Yang kita dapatkan report ni dalam lebih kurang 35 pesakit kanak-kanak yang mengalami yang tidak serius ataupun ringan yang bersifat sementara. Maksudnya dalam hari kedua dia ambil vaksin tu dia mungkin dapat demam ya. Selalunya dia akan dapat sakit pada tempat yang cucuk tu ya, sebab kita cucuk kan ada vaksin kan, ada benda masuk dalam otak kita, dia ada demam ataupun sakit dekat tempat tu, mungkin ada kemerahan sikit, dia rasa letih atau lesu, tapi alhamdulillah dengan pantauan dan juga perehat dia akan sembuh. Selalunya dalam hari kedua macam ada vaksin jugalah. Dalam hari kedua kita dah dapat berat tangan kita. Lepas tu kita dapat demam sikit, tengah badan lesu sikit, lepas tu kita pun recover automatically ya. Begitu juga kanak-kanak yang dalam 35 orang yang kita dapat report tu alhamdulillah semuanya dah pulih macam biasa. So lebih kurang 0.1 AEFI atas 100,000 dos. Maksudnya setiap 1,000 dos only 0.1 yang mendapat sangat kecil dan ringan ya, ringan dan bersifat sementara. Tak ada kami terima apa-apa adverse effect yang serius ataupun yang perlu masuk ward, apa yang kita baca lah ya. Doktor, yakinkan lagi ibu bapa yang menonton malam ini atau saudara mara, rakan-rakan untuk vaksinasi anak-anak ini. Nisbah antara manfaat kita mengambil vaksin dan mencegah anak-anak ini dijangkiti COVID berbanding dengan musibah yang kita dapat sekiranya ada vaksinasi dan juga risiko-risiko lain, doktor. Ya. Nombor satu, saya rasa seperti yang kita bincangkan ya, kita nampak Omicron virus ni ya, specifically untuk kanak-kanak ni dia mendadak ya. Angka-angka tu agak mengejut ya, agak menakutkan untuk saya. 250 ya, kalau banding dengan 50 awal tahun, maksudnya dah berapa kali ganda ya. Ini memang benar bukannya. So memang anak-anak boleh dijangkiti COVID, nombor satu.
Walaupun kebanyakannya ringan, tapi walaupun ringan dalam beberapa minggu kedua boleh dapat MIC pula yang boleh membawa maut dan juga masuk hospital dan juga masuk ICU. Ini satu yang amat perlu dipahami. Nombor tiga, pasien COVID pun kanak-kanak boleh meninggal dunia disebabkan COVID kategori 5. Sekarang dalam kalau kita tengok baru-baru ni ada yang masuk hospital yang baru meninggal disebabkan COVID kategori 5, masuk ICU dan sebagainya. Ya, siapa yang akan dapat COVID yang kategori yang serius? Selalunya kanak-kanak yang ada komorbiditi, maksudnya kanak-kanak yang ada masalah kesihatan yang kronik yang lain seperti sakit jantung, sakit paru, asma, obesiti. So ibu bapa dan penjaga yang ada anak-anak yang masih dalam follow up dekat klinik mana-mana, ya, perlu mengambil vaksin. Utamakan vaksin untuk kanak-kanak tersebut. Kemudian kalau nak pergi, bawa sekali semua family. Sebab apa? Katalah kita vaksin seorang tapi yang lain tak vaksin, yang pergi sekolah, balik sekolah bawa pula kuman tu kan. Ya. So kalau boleh kita bawa anak-anak tu sama ambil vaksin sekali. Ya. Satu. So faham ya? Ya. So angka mendadak boleh membawa maut. MIC is on the rise. Masa saya cakap ni saya ada seorang sakit yang umur 7 tahun yang masa dalam ICU sekarang ni yang tengah merawat untuk MIAC. Ya. So ini memang benar ya. So satu-satu cara kita nak tangani ialah dengan vaksin. So saya rasa dengan apa angka yang saya cerita tadi dengan AEFI yang saya cerita tu tidaklah nampak selamat ya, vaksin itu selamat untuk COVID-19 vaksin untuk kalangan kanak-kanak 5 hingga 11 tahun selamat. Nombor satu, dia bagi protection ya daripada jangkitan COVID, walaupun dapat COVID yang ringan, dan juga dia prevent MIAC. Maksudnya dia mengalang anak itu dapat MIAC yang boleh membawa maut. Ya. Doktor, sebagai pakar pediatrik yang melihat kepada anak-anak, fasilitis kesihatan, kita berdepan ini adalah perkara yang berlaku pada hari ini, tapi kita dalam masa sama perlu bersedia untuk tempoh setahun, 2 tahun dan jangka masa panjang untuk kesihatan anak-anak ini juga. Dengan apa yang berlaku dalam sebulan 2 ini, apa sebenarnya kita ibu bapa perlu ingat dan juga perlu tahu tentang aspek kesihatan mereka, khususnya apabila ada risiko COVID dan juga dah dijangkiti COVID. Bagaimana kita perlu mengubah gaya hidup kita sekiranya anak-anak itu sudah dijangkiti COVID. Tahap kesihatan mereka tidak sama seperti dahulu lagi. Doktor mungkin dapat ceritakan. Maksudnya masa Encik Zulkifli selepas dijangkiti dengan COVID, apakah dari segi langkah-langkah yang bapa perlu ya untuk menjaga anak-anak yang baru recover daripada COVID ya. Satu ialah dari segi kesihatan secara umum lah, dari segi kebersihan, makan makanan yang sihat, ya, rehat betul, minum air. Yang ni ialah this is the normal orang kata normal healthy lifestyle lah, dan juga kalau nak ya sekarang ni sekolah dah mula ya, sekolah, so kita kena pastikan anak-anak kita mengajar cara mencuci tangan ya, selepas balik sekolah, di dalam sekolah ya, pastikan diorang melakukan, susah nak melakukan menjaga sosial antara ataupun fizikal di kalangan kanak-kanak tu, diorang susah nak jaga, susah dia fitrah mereka begitu. Ya, so satu-satu daripada ni ialah vaksin lah. Kalau insyaAllah kalau dah dapat 2 vaksin tu, insyaAllah dia akan dilindungi lah ya. Diorang boleh balik kepada aktiviti asal mereka ya, bergaul, bermain ya, bersekolah, berrekreasi. So ini satu daripada yang kita tak boleh ambil daripada mereka, tak boleh kita curi dari mereka. Dengan vaksin insyaAllah dia boleh they can go into the normal lifestyle lah, maksud saya kan. Dr. Sabira, untuk sistem kesihatan khususnya untuk penjagaan kesihatan anak-anak ini sendiri, adakah ianya perlukan lagi perancangan yang lebih teliti di masa akan datang khususnya untuk memastikan bahawa nama-nama nombor-nombor mereka anak-anak yang dijangkiti ataupun ada long COVID, MIAC ini dapat diberikan kesihatan yang baik di masa akan datang? Apa yang kita perhatikan kanak-kanak yang long COVID di kalangan kanak-kanak tu kami masih mengumpul data, sebab kebanyakannya ialah kategori 1 dan 2. Long COVID ini selalu berlaku jika di kategori 3, 4 dan 5 ya, di mana dia ada radang paru ya, dia perlukan oksigen, lepas dia balik dia masih
macam paru dia tu jadi macam sensitif sikit. Paru dia jadi sensitif sebab apa, dia ada jangkitan radang pada paru dari dalam masa kanak-kanak lagi. So paru-paru dia macam jadi hyper, macam sensitif sikit. Mungkin dia macam dia akan dapat recurrent, maksudnya dia akan dapat batuk. Pernah dapat batuk sesama ya, masuk ward balik, mungkin ambil gas dan sebagainya. So dia macam dia recurrent admission. So kita kena betul-betul jaga anak-anak kita dari segi pergaulan ya, jaga dari segi pergaulan anak ya. Kalau nak pergi mana-mana, try to make sure you follow some of the SOPs lah ya. SOPs when you travel from one place to the other ya. Try to limit your travels, you know, and apa orang kata, long COVID tu kami masih kami ada long COVID tetapi angka dia tidak tinggi. Angka tidak tinggi. Sebab apa? Kategori 5 dan 4 dan 5 tu tidak tinggi seperti orang dewasa. Orang dewasa memang nampak beban long COVID tu. Kami pediatrik masih dalam mengumpulkan data tapi kita tak nampak angka tu. Mungkin kalau kita tak betul-betul jaga, angka ni akan naik jugalah. Boleh naik. Omicron sekarang ni dah tumpu kepada kanak-kanak. So kanak-kanak pula dia. So we have to see how is this effect of Omicron kepada kanak-kanak dalam bulan Mac dan sebagainya. Kita kena pantau mereka. Kita kena regularly follow up. Ya? Kesimpulannya, vaksinasi anak-anak kita itu yang perlu dilakukan sekarang. Kita perlu lindung mereka daripada jangkitan COVID-19. Terima kasih Dr. Sabira atas penerangan ini. Mungkin ada kesempatan lain kita boleh berbincang lagi mengenai anak-anak ini, kanak-kanak ini. Terima kasih kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, ada kisah anda sendiri, kongsikan bersama kami di platform sosial media kami. Sekian saja agenda Awani malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.